Kita belum mulakan ibu-ibu buku kita. Dah kan? Aduh, tak ingat dah. Saya tanda kan? Saya tanda. Oh, dah mula no? Jadi hari ni ayat keberapa? Oh, dah mula. Saya tak tanda maksudnya. Bismillah. Introduction tu betul. Maksudnya kita dah mula dengan introduction. Tapi maksudnya kita dah start lagi tak? Belum surah. Ayat pertama belum lah ya. Introduction dah lah kan. Okey, baik. Bismillah. Minta maaf ibu, tadi saya dah keluar ganti sebab saya nak bercuti panjang selepas ini. Jadi saya duk ganti-ganti online semua habis siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ibu kita boleh mula pelan-pelan. Kita pukul berapa? 9. Oh, 9.10 ni. Okey, baik. Jom kita start pelan-pelan insya-Allah. Baik ibu, jom kita mula dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Baik ibu, alhamdulillah hari ini insya-Allah kita mula mengembara dalam surah An-Nur ayat yang pertama. Sebab kelas yang sebelum ni kita ada introduction, saya perkenalkan surah An-Nur ini secara rawak kan, betul tak? Apa yang ada dalam surah An-Nur dan sebagainya. Kita tengok surah An-Nur ini adalah surah Madaniyah, surah yang diturunkan selepas hijrah, ataupun juga definisi para ulama surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan di Madinah. Dan bila surah Madaniyah atau surah yang diturunkan selepas hijrah atau diturunkan di Madinah, ia berkait rapat dengan surah-surah yang terkait dengan ayat-ayat hukum ataupun hukum hakam. Dia ada perbahasan hukum hakam. Wa fiha, kata penulis tafsir Al-Manhaji, wa fiha adadun minal ahkamil muhimmah wat tawjihatil ammah. Yang mana di dalam surah ini ada adadun minal ahkamil muhimmah. Tak ada dalam buku kita lagi, tak masuk lagi, saya baca dalam kitab lain dulu. Ada beberapa jenis hukum hakam yang penting yang dibincangkan di dalam surah An-Nur, wat tawjihatil ammah, dan juga pesanan-pesanan ataupun peringatan-peringatan secara umum. Okey, yang mana kita dah tengok introduction. Surah ini surah ke berapa ibu? Surah ke 24. Tengok muka surat dalam buku kita. Muka surat pertama ni tidak ada muka surat. 144. Sebelum dia 143 lah. No? 143 surah An-Nur. An-Nur adalah cahaya. Surah ke-24
ada 64 ayat. Nampak tak? 144. Okey? Tapi kita nak tengok ayat sebelum tu dulu, 143 lah kisah dia. Buka dulu 144 sebab 143 tak ada muka surat. Okey? Tetapi dalam buku kita diturunkan di Makkah. Okey, bererti ibu, bila macam ni sebagai contoh, kita tengok terjemahan Al-Quran yang lain dia tulis turun di Madinah ataupun Madaniyah. Tengok buku lain Makkiyah ataupun di Makkah. Bererti itu antara surah yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada surah dalam Quran yang semua bersepakat ini Makkiyah. Ada surah dalam Al-Quran yang ulama bersepakat ini Madaniyah. Ada yang di tengah-tengah ini, ada ulama kata Makkiyah, ada ulama kata Madaniyah. Berarti surah An-Nur ini, ya, ada ulama sebahagiannya berpandangan ia adalah Makkiyah, iaitu diturunkan sebelum hijrah ataupun di Makkah. Ada pandangan ulama yang mengatakan surah ini adalah Madaniyah, yang diturunkan di Madinah ataupun selepas hijrah. Tetapi kebanyakan para ulama menyebut Madaniyah. Tapi tak apalah, ni tafsir hamka punya pandangan. Okey, berarti ada pandangan lain yang mengatakan Madaniyah, dan kebanyakan para ulama menyebut surah ini adalah surah Madaniyah. Kenapa? Kerana ada hukum hakam. Kalau ada hukum hakam ibu-ibu, biasanya itu adalah surah Madaniyah. Sebab surah Madaniyah ni surah panjang-panjang. Dalam ni nanti akan cerita tentang hukum hakam zina, qazaf, li'an, hukum hakam aurat lelaki dan perempuan, tundukkan pandangan, nikah kahwin, masuk bilik, ada curfew, ada 3 waktu yang anak-anak tak boleh masuk bilik ibu ayah. Semua tu hukum hakam. So bila hukum hakam, biasanya para ulama kata itu adalah Madaniyah. Dan Madaniyah surah dia sikit je ibu, 20 lebih je dalam Quran. Berarti baki adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah ni standard dia adalah apa? Nak bincang akidah sahaja, bincang tauhid, mengesahkan Allah. Jadi benda tak ada khilaf, betul tak? Kalau hukum hakam ada khilaf, jadi kena cerita panjang-panjang. Tapi kalau cerita tentang akidah, iman kepada Allah, ada khilaf? Tak ada khilaf. Iman kepada Allah titik, itu saja. Sebab itu surah Makkiyah surah pendek-pendek. Surah Makkiyah surah pendek-pendek. Sebab apa pendek-pendek? Sebab tak payah bincang panjang. Bila cerita tentang tauhid, memang iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada qada qadar, kepada hari kiamat. Boleh tak nak beriman kepada hari kiamat? Apa hukum? Tak ada. Dia memang wajib. Dia tak ada pandangan khilaf. Okey, bab akidah clear cut. Kita katakan memang itu adalah qat'i. Qat'i ni maksudnya muktamad. Sebab tu surah-surah Makkiyah pendek-pendek. Okey. So ini surah An-Nur, kebanyakan ulama menyebut Madaniyah. Baik, saya rasa yang muka surat pertama ni kita dah baca, betul tak ibu-ibu? Kan? Muka surat pertama ni kita dah baca untuk ibu-ibu yang ada buku. So kita tengok muka surat 144, kita nak tengok. Doktor Norela ada? Doktor? Tak ada. Apa buku dia yang ni ada? Dia ada order. Kita nak buat tak pasal orang ni benda. Doktor Norela. Tak ada. Okey. Doktor Norela tak main, hari cuti sekolah. Takut mai tu. Ni musim cuti sekolah kan ibu-ibu kan? Pakat-pakat bercuti. Dan pakat-pakat tak sihat juga, jadi jaga kesihatan kan ibu-ibu kan? Jaga kesihatan. Kita nak masuk Ramadan dah. Baik, kita tengok ayat yang pertama ibu-ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Saya baca sampai ayat ketiga dah ibu-ibu nak. Ibu-ibu boleh baca sama-sama. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi din
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. صدق الله. Saya baca sampai ayat 3 dulu. Saya start sampai ayat 5. Baik, ayat 1 pada muka surat 144. Ayat 2 pada muka surat 146. Jumpa tak? Tapi kalau ibu nak ni buka mushaf jugalah, nak buka Quran juga. Ayat 3 pada muka surat 150. Saya tadi 160 betul? 156. Tengok saya tengok terjemahan dekat 160 ni, 156 ke surat 3. Okey, saya baca daripada tafsir tadi. Okey, baik. Ibu-ibu, 3 ayat pertama ni kita nak tengok dulu ayat yang pertama pada muka surat 144. Suratun anzalnaha wa faradnaha. Inilah dia surah yang kami turunkan, anzalnaha, kami turunkannya, yakni kami turunkan surah ini, wa faradnaha, dan kami wajibkannya, maksudnya wajibkan ke atas kita untuk menjalankan hukum hakam di dalam surah ini. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat, dan kami turunkan pula di dalamnya ayat-ayat ayatin bayyinat, ayat-ayat yang nyata, ayat-ayat yang jelas. La'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan supaya kamu mendapat peringatan. Baik, ibu-ibu, ini antara surah ataupun surah di dalam Al-Quran yang dimulakan dengan surah. Surah yang dimulakan dengan perkataan surah. Ini satu bentuk mukjizat yang berbeza daripada surah-surah yang lain, ataupun i'jaz lah, satu bentuk kelebihan yang berbeza. Pembukaan surah ini ibu-ibu berbeza dengan Quran. Ada surah yang dimulakan dengan tasbih. Contoh surah Al-Isra, surah 17 yang kita baru saja, mungkin sebahagian ibu-ibu duk baca tafsir dan juga tadabbur sempena dengan Isra dan juga Mi'raj. Surah Al-Isra surah yang ke-17 sebelum surah Al-Kahfi. Surah itu dimulakan dengan tasbih, sabbaha ataupun sabbihis, ataupun surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla, sampai habis. Jadi mula dengan subhanallah ataupun sabbaha ataupun sabbihisma rabbikal a'la. Itu antara permulaan atau muqaddimah surah yang dimulakan dengan tasbih. Ada surah yang dimulakan dengan tahmid ataupun alhamdulillah. Surah apa ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah lagi. Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab ila akhir ayat. Tasbih ada 7 surah dalam Quran dimulakan dengan tasbih. Tahmid ada 5 surah dimulakan dengan tahmid. Ada surah dimulakan dengan bentuk doa penghinaan. Kita sebutkan doa lah, penghinaan, kecelakaan dan kehancuran. Contoh wailun likulli humazatin lumazah. Allah Ta'ala mendoakan kecelakaan kepada pengumpat, pengaji, pencaci, pemaki, pengadu domba, pemfitnah. Itu bentuk permulaan surah. Ada surah dimulakan dengan huruful muqatta'ah. Al-huruful muqatta'ah, huruf terpotong atau huruf pendek lah kita sebutkan. Alif lam mim, alif lam ra, yasin, nun, hamim. Semua tu kategori al-huruful muqatta'ah. So surah antara lain juga dimulakan dengan tabaraka, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Mulk yang ibu baca. Surah An-Nur ini sedikit berbeza.
Dia mula dengan surah ini, Allah Ta'ala tekan surah ini. Suratun anzalnaha wa faradnaha. Surah ini adalah surah yang kami turunkan. Sedikit berbeza pendekatan Allah dalam pembukaan surah ini, Ibu. So, surah ini apa dia? Jumlatun minal ayatil Qur'aniyah. Saya baca hamka yang kita beli bersama dengan tafsiran yang lain juga adalah tafsir Al-Manhaji, Ibu, yang dikarang oleh Dr. Ahmad Syukri, segolongan pentafsir daripada Jordan. Jadi saya baca yang Arab tu, maksudnya saya baca daripada sini, saya akan terjemahkan. Surah ni apa dia? Suratan adalah jumlatun minal ayatil Qur'aniyah. Surah adalah sekumpulan atas sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Laha bad'un wa nihayatun, yang mana ada permulaan dan ada penghujung. Itulah surah. Ini kita ambil pengenalan surah dululah, ya. Ma'lumatani bitawqif, yang mana kesemuanya dengan tauqif, maksudnya Allah Ta'ala turunkan secara qat'i, secara muktamad, okey, secara wahyu. Baik. Kalau kita tengok hamka, Ibu, cuba kita lihat di dalam ayat-ayat pertama ini sudah jelas. Nampak tak? Kita baca buku sama dah ni. Di dalam ayat-ayat pertama ini sudah jelas bahawa surah An-Nur ini telah diturunkan berisikan peraturan-peraturan dan perintah yang wajib dijalankan dalam masyarakat Islam. Surah ini, Ibu, mengangkat tema banyak perkara. Ada tema individu, ada tema pasangan, ada tema kekeluargaan. Pasangan pun keluarga, betul tak? Tapi pasangan is all about husband and wife pun ada dalam surah ini. Cerita tentang beranak pinak pun ada dalam surah ini. Cerita tentang kemasyarakatan pun ada dalam surah ini. Sebab itu pendekatan surah ini berbeza. Subhanallah. Sebab itu pendekatan surah ini berbeza. Individu sebagai lelaki, bagaimana dia menjaga diri dia. Perempuan, bagaimana dia menjaga diri dia. Sebelum berkahwin, bagaimana menjaga diri dia. Semasa ataupun setelah berkahwin, setelah menjadi ibu dan bapa, yang tu yang saya sebut kekeluargaan, dan juga ada kemasyarakatan. Sebab itu, cuba lihat Ibu ayat pertama ini. Surah ini, yang pertama Allah Ta'ala nak bagi tahu, kami turunkan. Ibu perasan tak? Bila kita cerita tentang Al-Quran, mesti ada cerita tentang kami turunkan. Contoh, dalam surah Al-Qadar. Saya selalu kalau dekat surah ataupun masjid, saya tak tahu dekat surah ni saya pernah buat tak macam tu. Tapi surah masjid yang saya mengajar tafsir sebelum-sebelum ni, Ibu, saya suka bila nak masuk Ramadan, kita belajar surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar surah apa? Sekejap saya nak cari. Surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya pesan kat ibu-ibu, saya dan kita semua, kalau boleh nak ambil mood untuk Ramadan, itu salah satu surah yang betul-betul kena faham apa yang kita baca. Sebab surah itu akan menyediakan kepada kita sepenuhnya semangat, motivasi, keterujaan, pesanan-pesanan untuk kita menghidupkan Ramadan, khususnya menghidupkan malam-malam untuk mencari malam qadar. Itu surah yang ibu kena baca, tafsir dan juga tadabbur. Surah Al-Qadar. Berapa ayat? 5 ayat je, ibu. 5 ayat tu Allah Ta'ala cerita kelebihan malam qadar je. Dan saya nak cerita kepada ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni telah menurunkan Al-Quran pada malam qadar. Saya nak ambil contoh itu. Maksudnya, bila Allah Ta'ala cerita tentang Al-Quran, Allah Ta'ala mesti cerita tentang kami. Satu, berarti Allah Ta'ala. Dua, turunkan. Berarti Al-Quran ini kami turunkan. Saya ambil dua benda dulu nak cerita kat ibu. Pertama, kami turunkan. Berarti Allah turunkan. Kenapa ibu? Kerana bila Nabi SAW diperintahkan untuk menyampaikan kandungan Al-Quran, menyampaikan wahyu, apa bentuk penentangan para musyrikin Makkah antaranya permulaannya? Apa pula kamu ni siapa? Kamu pun manusia macam kami juga. Kamu pun makan pergi pasar macam kami. Ini ada dalam surah Al-Furqan secara lanjut. Ya, kamu pun pergi pasar juga, kamu pun berdagang beli makan macam kami juga. Takkan kamu Nabi kot? Sebab logik akal ni apa, ibu? Logik akal, logik akal ni apa? Kalau Nabi tu mesti bukan manusia.
Nabi tu mesti ada level yang berbeza dengan manusia. Hang pun manusia, kami manusia, macam mana hang boleh jadi Nabi? Kenapa kami tak jadi Nabi? Kenapa bukan kami dapat wahyu juga? Kalau kata kita ni sama manusia. Satu. Dua, bila Nabi menyampaikan Al-Quran, antara penentangan musyrikin adalah apa dia? Al-Quran ini adalah kata-kata Muhammad. Ini Muhammad yang buat cerita ni. Muhammad kumpulkan cerita-cerita dongeng. Muhammad angkut partner qaumun akharun, disebut dalam surah Al-Furqan. Muhammad angkut geng, mereka buat Quran sama-sama. Ini kata-kata Muhammad. Maka that's why ibu, Allah Ta'ala cerita tentang kami turunkan Al-Quran. Berarti nak menangkis, nak menyangkal bahawa Al-Quran itu dari Muhammad. Bukan dari Muhammad, dari kami, yakni Allah. Dan musyrikin ibu, mereka mengakui Allah sebagai Tuhan. Dia beza lah. Kufur lain, kufur lain, munafik lain, fasik lain, musyrikin lain ibu. Musyrikin, dia mengakui Allah sebagai Tuhan pencipta. That's why dia sebut Ar-Rahman dalam surah Yasin. Wa ma anzala ar-Rahmanu min syai' dalam surah Yasin. Dia sebut nama Ar-Rahman. Berarti dia mengakui Allah sebagai Tuhan. Tapi saya tak sebut beriman lah ibu. Kalau beriman dia kena beriman secara total 6 perkara tu. Hak kita imani tu. Tak beriman lah. Dia akui Allah Ar-Rahman pencipta kita. Tapi dia sembah batu-bata ataupun berhala. Sebab dia kata mesti ada mediator, mesti ada orang tengah. Macam mana kita doa direct kepada Ar-Rahman tak sampai, dia mesti melalui berhala, baru bawa pinai. Itu logik akal. Agama kita ibu bukan berteraskan logik akal. Ada benda kita tak boleh fikir, betul tak kak? Betul tak ibu? Ada benda kita tak boleh fikir. Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa zuhur 4 rakaat? Kenapa sepatutnya? Tak ada sepatutnya. Tak semua benda dalam agama logik akal, betul tak ibu? Ada benda yang kita tertanya-tanya mungkin sehingga hari ini, kan? Mungkin ada dalam sejarah, mungkin ada hikmah. Ada benda kita tak tahu. Jadi agama bukan berteraskan logik akal. Jadi sebab tu ibu, bila dalam Al-Quran Allah Ta'ala akan mention sepenuhnya tentang fungsi dan peranan hati. Hati ibu ada 4. Ada 3 secara spesifik. 4 masuk dengan dada. Allah Ta'ala akan ulang tentang sadrun, tentang qalbun, tentang fuadun, tentang lubun. Ulil albab. Ibu pernah dengar ulil albab? Pernah kan? Ulil albab. Albab itu bukan Ahmad albab tu, tapi bunyi dia macam nak sama kan? Albab dekat sini adalah jamak ataupun plural kepada lubun, hati. 3 ni hati ni ibu. Qalbun, hati, cuma ada beza dia lagi dalam. Qalbun, kalau kita kan apa dia? Hati, jiwa, masuk ke dalam hati yang lagi dalam, macam itulah terjemahan bahasa Melayu kita. So dalam bahasa Arab ada begitu. Kita sadrun, dada. Ini dada yang zahir di luar. Yang di dalam itu ada qalbun, fuadun, lubun. Sebab tu ibu nak bagi tahu, saya nak menyangkal yang first dulu kita katakan logik akal. Sebab golongan liberal, golongan yang menghentam Islam dan sebagainya, sehingga kan ke hari ini pun kebiasaannya menggunakan logik akal. Dia guna brain, dia guna otak semata-mata. Kita bukan guna otak semata-mata ibu. Kita guna otak ataupun akal mesti berpandukan dengan hati. Sebab tu ibu, Nabi doa apa dia yang paling banyak? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ataupun ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik misalnya. Sebab yang raja tu bukan otak, yang raja tu bukan akal, yang raja itu hati. So bila contoh hati, ada perkara yang kita tak boleh fikir pun, tapi dia main dengan common sense misalnya, betul tak? Ada orang cerdik pandai. Cerdik pandai dekat mana? Kita mesti fikir kat sini, oh dia dean list ke, kan, scholar ke dekat universiti ke dekat sekolah, tapi tak ada common sense. Common sense apa dia bahasa Melayu kita? Tapi common sense dia ibu faham dah. Kan, betul tak? So common sense dia duduk dekat mana? Sebahagiannya dia bukan dekat sini.
Dia mesti ada empathy dekat sini. Betul tak ibu? So beza. Apa yang saya nak sebut adalah sebab itu bila cerita tentang logik akal, dia berkata, tak mungkinlah Muhammad tu Nabi. Dia pergi pasar macam kita juga. Ini dalam surah Al-Furqan. Dia makan minum kahwin macam kita juga. Apa yang nabinya? Sebab logik akal mereka, Nabi itu mesti macam malaikat. Dua, mereka mengatakan Al-Quran itu daripada Nabi, kata-kata Muhammad. Sebab itu tuduhan mereka, ibu, tuduhan yang Muhammad ini gila, Muhammad ini penyajak, Muhammad ini penyair, Al-Quran ini cerita-cerita dongeng. That's why ibu, saya nak beritahu yang first, Allah Ta'ala bila cerita tentang Al-Quran, dia mesti cerita kami turunkan. Macam dalam ayat ni, ibu cuba lihat. 2 kali, betul tak? Cuba ibu tengok. Suratun anzalnaha, surah ini kami turunkan. Wa faradnaha, dan kami wajibkan untuk kamu menjalankan semua perintah yang ada dalam surah ini. Wa anzalna fiha, dan kami turunkan di dalamnya. 2 kali penekanan, kami turunkan, kami turunkan. Berarti apa yang ada dalam Quran bukan kalam Muhammad. Bila bukan kalam Muhammad, berarti bukan kalam manusia. Ia adalah kalam Tuhan. 2, ibu perasan, anzalna, kami turunkan. Turun ni daripada tempat tinggi ke rendah ke tinggi, ibu. Sesuatu yang turun, kita mesti faham daripada tempat tinggi ke tempat yang rendah. Berarti Al-Quran turun daripada tempat yang tinggi, tempat yang mulia. Dan yang ni ibu, kita akan sambut 17 Ramadan. Dia bukanlah cerita sambut ibu, 17 Ramadan. Walaupun sebenarnya para ulama khilaf bila penurunan Al-Quran itu, tapi kerajaan kita ambil cuti pada 17. Tak apalah, tak usah duk berkelai lah kan. Saya tak mahu saya nak bercuti 27. Tak boleh. Kita yang diberi cuti dah tu kan, ambil 17. Tapi memang antara khilaf, ada kata 17, ada kata 21, ada kata 27 dan sebagainya. Itu kita sebut apa? Nuzul Quran, betul kan? Penurunan Al-Quran. Baik, sebelum saya berganjak pada ayat yang lain ataupun syarahan perkataan lain, saya nak bagi idea sikit dekat ibu. Alang-alang kita dah nak masuk Ramadan. Jadi cerita tentang penurunan Al-Quran secara ringkas. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada kita, ibu, dengan 2 fasa. Berapa fasa, ibu? 2 fasa atau 2 proses. Proses pertama atau fasa pertama, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Kita panggil langit dunia. Lauh Mahfuz ke langit dunia. Ini fasa pertama. Fasa pertama ni, ibu, penurunan secara sekaligus. Turun terus semua. Okey? Fasa pertama inilah maksud yang Allah Ta'ala cerita tentang suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha, perkataan anzalnaha. Dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkannya, spesifik lagi, turun bila? Kami turunkan Al-Quran ini pada malam Qadar. Dalam surah Ad-Dukhan, surah ke-44, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkannya, yakni Al-Quran, pada malam yang penuh dengan keberkatan. So nampak connection ni, ibu? Malam Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkatan. Sebab itu siapa yang buat amal soleh pada malam itu akan digandakan. Lebih baik daripada dia buat 83 tahun atau 1000 bulan. Lebih baik, ibu, bukan menyamai tau. Allah Ta'ala sebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Berarti bukan bersamaan. Bukan kalau saya buat zikir malam tu sama dengan saya buat 1000 malam, 1000 bulan malam pada 1000 bulan. Bukan menyamai. Tetapi Allah sebut khairun, lebih baik. Berarti boleh jadi lebih baik pada 1000 bulan, 2000 bulan, 3000 bulan, 10,000 bulan. 1000 itu bukan angka, kata para ulama. Ia adalah nak bagi tahu minimum. Yang kedua, kenapa Allah Ta'ala sebut 1000? Sekadar pengkabaran nak masuk banyak. Sebab kalau kita sebut 1000 tu banyak kan? Banyak Jadi Allah nak bagi tahu, kata lebih banyak.
Bukan tertakluk pada 1000, angka 1000 saja. Kita boleh jamin umur kita 83 tahun ibu-ibu? Jangan kata 83 tahun, belum tentu pukul 2 sempat masak nasi bagi anak-anak makan. Tak tahu mati bila, betul ibu? Tapi asbab dengan satu malam qadar, dia boleh dapat pahala seperti beramal lebih daripada 1000 bulan yang tak ada malam qadar padanya. 1000 bulan plus minus 83 tahun ibu. Jadi bayangkan ibu, 10 tahun menghidupkan malam qadar. 10 kali dah 83 tahun. 83 tahun tu minimum. Sebab kita ambil Allah Ta'ala sengaja sebut 1000. Kerana manusia bila sebut 1000, dia membayangkan banyak. Jadi Allah Ta'ala sebut yang kita boleh fikir, yang kita boleh bayangkan. Oh, 1000 banyak. Lebih baik dari 1000. So sebab itu, amal soleh yang dibuat pada malam itu, amal soleh yang diberkati. Berkat apa dia ibu? Apa yang kita faham dengan berkat? Adanya kebaikan, banyaknya manfaat, lagi kita kan selalu katakan berkat ini sikit tapi cukup, ataupun sikit tapi lebih pula. Kerana ada manfaat itu bergandaan, hasil keberkatan itu. Jadi sebab itu ibu, malam itu punya amal soleh pahalanya berganda-ganda. Kerana pahalanya dan amal soleh itu diberkati. Kerana apa? Kerana malam itu, malam qadar tadi adalah malam Lailah Mubarakah, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Ini ibu-ibu kena faham. Saya punya jari lah ni, sebab kita tak ada whiteboard kan. Kalau tidak saya boleh nampak. Dalam surah Al-Qadar, Allah Ta'ala sebut kami turunkan Al-Quran pada malam qadar. Dalam surah Ad-Dukhan, Allah Ta'ala sebut kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkatan. Berarti malam qadar adalah malam yang penuh dengan keberkatan. Malam itu ibu-ibu, lanjut kalau ibu-ibu tengok, malam itu malaikat turun memenuhi segenap ruang bumi dan langit. Turun untuk apa? Yang pertama, turun nak tengok ibadah penduduk bumi. Nak dengar rintihan, nak dengar aduan, nak tengok teriak menangis kita. Orang yang menyesali dosa-dosa dia. Yang kedua, turun untuk mengaminkan doa-doa kita malam itu. Jadi ibu perbanyakkan doa dalam Ramadan, especially pada waktu malam. Carilah dalam 30 malam ataupun 29 malam tersebut, especially 10 malam terakhir, especially malam ganjil. Tapi cerita malam terakhir lah, 10 malam terakhir. Tapi main point malaikat turun untuk apa? Menyusun takdir kita 1 tahun ke depan. Malam qadar tu Allah Ta'ala susun takdir kita 1 tahun ke depan. So apa yang takdir Allah Ta'ala dah tentukan kita, untuk kita ibu-ibu, boleh berubah hanya disebabkan doa kita. So perbanyakkan doa. Kita tak tahu takdir kita 1 tahun depan macam mana, betul tak ibu? Entah hidup entah mati. Maka itulah antara malam yang, ya Allah, panjangkanlah usiaku dalam ketaatan. Ya Allah, berkatilah rezeki aku dengan rezeki yang halal dan berkat misalnya. Berilah kesihatan kepada pasangan aku, kepada mak ayah aku, kepada anak-anakku. Ya Allah, jagalah anak aku ni di perantauan. Aku tak tahu dia buat apa, kawan dengan siapa, duduk lagu mana. Aku tak boleh nak jaga. Aku serahkan penjagaan sepenuhnya kepadamu. Kita tak tahu takdir anak kita 1 tahun ke depan macam mana. Tapi sebab doa kita sebagai ibu. Betul kan ibu? Semalam tu powerful ibu. Sebab ada gandaan. Dan dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Saya tengah bagi point untuk ibu-ibu susun puzzle ni. Kena susun puzzle pula pagi-pagi Sabtu ni kan. Pagi apa ni? Ahad, tak tahu hari dah ibu. Kan pagi-pagi Ahad ni kan. Berarti ada connection ni ibu. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran pada fasa pertama, patah balik pada poin saya tadi ni. Fasa pertama penurunan Al-Quran secara sekaligus itu berlaku pada bulan Ramadan. Ramadan itu berlaku pada 1 malam, malam yang penuh dengan keberkatan. Malam itu adalah malam qadar. Malam itu malaikat turun memenuhi segenap ruang bumi. Bukan malaikat lain saja turun, ketua malaikat turun. Kita ada ruang 12 jam ibu-ibu untuk hidupkan dengan ibadah. Bermula dari buka puasa sampai ke esok pagi masuk subuh.
Itu 12 jam ibu lebih kurang, betul tak? 12 jam tu hidupkan dengan ibadah. Kalau kata kena left grup WhatsApp, left lah. Tapi tu sangat teruk jugalah kalau dahsyat Ustazah ni sampai left group kan. Ayalah takut duk sibuk dengan duk fikir Tupperware pula, tirai pula apa semua kan. Left ni aku left dulu, esok 1 Syawal add balik tau. Nak tahu? Ada kawan saya buat lagu tu. Ada kawan saya dia left semua group bila dia nak pergi umrah. Dia kata aku balik 2 minggu lagi add balik. Oh boleh ke? Oh canggih ke macam tu. Ni saya contoh pengalaman kawan saya. Maksudnya dia buat. Aku minta Assalamualaikum, saya nak pergi umrah, saya minta live group dulu, lepas 2 minggu nanti berapa hari add balik saya. Ada orang buat macam tu. Kawan saya buat gitu. Saya kata oh menarik juga idea ni. Tapi saya tak buat lagi lah. Saya tak buat lagi lah. Tak ada baca bulan Nabi ni kan untuk saya lah. Tapi saya bahagia je kalau orang tak add group tu. Kan? Tapi kita tak berubah lah kawan-kawan kan. Tapi tengoklah, pilihlah kumpulan mana yang kita nak kena sertai. Kalau banyak nak berkelahi cakap pasal orang ibu tak ada rugi pun untuk kita left je. Kan? Tapi kawan saya ada. Ni add balik lepas 2 minggu. Habak kat admin kan. Saya kata oh tindakan yang bijak juga aku kena buat agak kan. Tapi sampai hari tak pernah buat lagi lah. Tak pernah buat lagi. Maksudnya jangan cari perkara yang kita sibuk dengan dunia untuk malam yang hidupnya dengan malaikat malam tu. So apa yang saya nak beritahu kat ibu, fasa pertama adalah pada bulan Ramadan, pada malam Qadar Allah Ta'ala turunkan sekaligus. Itu yang fasa pertama. Kemudian yang turun Makkiyah Madaniyah ni fasa keberapa? Fasa kedua ibu. Daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Daripada langit dunia kepada baginda Nabi SAW itu turun berperingkat, beransur-ansur. Itu yang Nabi terima tu. Berarti daripada langit dunia kepada baginda Nabi SAW secara berperingkat atau beransur-ansur. 13 tahun turun di Makkah, 10 tahun turun di Madinah, menjadikan lebih kurang 23 tahun Al-Quran diturunkan. 13 tahun di Makkah itu yang kita sebut surah-surah Makkiyah. 10 tahun selepas hijrah atau di Madinah itu yang kita sebut surah-surah Madaniyah. So, surah ini antara yang menjadi perbahasan ulama, Makkiyah ke Madaniyah. So nampak tak dua fasa tu ibu? Jadi malam Qadar, malam penurunan Al-Quran itu berlaku pada fasa pertama. Allah Ta'ala turunkan secara sekaligus yang kita sebut nuzul Quran tu. Yang turun daripada langit dunia kepada Nabi itu beransur-ansur sebanyak 23 tahun berdasarkan peristiwa ataupun tragedi ataupun apa-apa situasi keadaan. Ada orang yang tanya Nabi hukum, Nabi tak tahu nak jawab, Nabi tunggu wahyu, Allah Ta'ala turunkan wahyu baru jawab. Contohnya begitu. Okey? So saya nak bagi tahu pada perkataan anzalna. Kenapa Allah Ta'ala nak bagi tahu kami yang turunkan? Berarti bukan kata-kata manusia ibu. Ini kata-kata Tuhan. Dan ada banyak perkara yang kita kena imani, ada banyak perkara yang kita kena buat, kita kena laksanakan. Fiha wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Saya tak akan baca satu persatu lah ibu nak. Kalau baca satu persatu jadi cerita dia 20-26 belum tentu habis lagi. Kan? Jadi saya skip lah, tapi saya akan baca daripada buku kita. Okey? Wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Dan kami turunkannya juga di dalamnya ayat-ayat yang nyata, jelas, terang. La'allakum tadhakkarun. Mudah-mudahan kamu mendapat peringatan. Cuba ibu tengok pada perkataan la'alla. La'alla ni ibu maksudnya semoga ataupun supaya ataupun mudah-mudahan. Dalam bahasa Arab ada dua semoga. Satu la'alla, satu laita. Tak apa, tak tulis tak apa, tapi saya nak bagi tahu je. Laita ni bentuk harapan yang mustahil untuk berlaku. Contoh saya kata kat ibu, mudah-mudahan saya kembali jadi muda lah. Ada tak mudah-mudahan tu berlaku? Semoga kita semua jadi muda balik lah ibu. Tak akan jadi muda dah ibu. Syurga je lah kan. Kehidupan dunia ni tak mudah dah. Mudah-mudahan yang hidup yang mati tu akan hidup balik. Tak ada dah. Semoga tu semoga yang mustahil berlaku. Itu laita. Allah Ta'ala sebut la'allakum tadhakkarun. Mudah-mudahan semoga supaya kamu mendapat peringatan. Maksudnya
confirm kamu akan dapat peringatan bagi orang yang ambil peringatan. So berarti perkara ini boleh berlaku, tak mustahil. Tak mustahil manusia dapat ambil peringatan daripada surah ini, dengan syarat dia nak ambil peringatan. Okey? Maksudnya ada manfaat daripada surah ini, sudah tentu. Baik, ibu cuba lihat yang bawah tu, bila kita baca tadi, di dalam ayat pertama Allah Ta'ala nak beritahu surah An-Nur telah diturunkan ada peraturan dan perintah yang wajib dijalankan dalam masyarakat Islam. Sebab itu surah ini mengangkat tema masyarakat ibu. Dilakukan dan tidak boleh diabaikan. Mesti dijadikan peraturan yang berjalan kuat kuasanya atas masyarakat. So surah ini kata Sayyidina Umar, kata sahabat Nabi SAW, surah ini ajakkan kepada para wanita kamu. Tapi bukan wanita je kena mengaji, lelaki pun kena mengaji. Tapi bukan rakyat marahan je kena mengaji ibu, pemimpin pun kena mengaji surah ni. Sebab apa? Sebab mengangkat tema masyarakat, cerita tentang masyarakat, cerita tentang rakyat, cerita tentang penduduk ada dalam surah ni. So boleh cadang dekat ketua kampung kita mengaji surah ni, no? Semualah, termasuk Perdana Menteri. Dan di samping peraturan-peraturan yang mesti dijalankan itu, surah ni pun ada ayat-ayat yang terang dan jelas. Yang ni pada perenggan wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Apa maksud terang dan jelas ibu? Diterangkan atau dijelaskan terutama berkenaan dengan hubungan seseorang dengan penciptanya. Ini yang saya kata individu tadi sebagai hamba, dalam rangka kepercayaan tauhid. Dengan keduanya ini, saya lintas tu, peraturan yang diwajibkan dan ayat-ayat yang jelas tumbuhnya masyarakat dengan kuat dan teguhnya. Sebab segala peraturan yang berlaku bukan semata kehendak manusia tetapi dari sumber Allah. Hamka nak beritahu apa dekat kita ibu? Asas pembangunan masyarakat adalah terbinanya daripada keluarga yang baik. Asas pembinaan keluarga yang baik bermula daripada pasangan suami isteri yang baik. Asas kepada pembangunan suami isteri yang baik, hubungan suami isteri yang baik adalah individu yang baik. Individu yang baik, dia bermula dengan hubungan dia dengan pencipta. So sebenarnya hubungan saya dengan pencipta yang Allah dan hubungan kita masing-masing dengan pencipta akan menyebabkan kita menumbuhkan keluarga yang baik. Ada keluarga yang baik, kejiranan yang baik. Kejiranan yang baik, masyarakat yang baik. So masyarakat yang baik terbina daripada siapa ibu? Daripada individu. Individu yang hubungannya baik dengan penciptanya. So ibu bukan cerita tentang global tu, dia cerita tentang pembentukan individu. Dan individu itu bukan tentang cantik, tentang kaya, tentang pandai, bijaksana, pintar ataupun apa-apa. Cerita dia dengan pencipta dia elok, dia akan bentuk masyarakat yang elok. Ini idea perenggan ini ibu. Sebab tu ada cerita masyarakat dalam ni. Baik. Dan ayat-ayat ini, ayat-ayat seperti inilah tumbuhnya cita ataupun ideologi yang tak kunjung padam di dalam hati setiap Muslim yang hendak mengurus betapa supaya masyarakat yang baik, terpuji dan sebagainya boleh terbentuk. Yang ni ibu boleh baca lanjut. Dia nak cerita tentang ayatin bayyinat, hukum hakam yang terang dan jelas serta nyata. Saya nak pergi muka surat 145 sikit ibu, boleh? Saya nak pergi 145, perenggan ini adalah tujuan. Tapi tengok dulu yang atas tu. Kalau ibu tengok atas ni dicerita ni, legislatif, eksekutif dan sebagainya. Ini ke arah pembentukan kerajaan ataupun pembentukan masyarakat. So nak cerita surah An-Nur ni macam saya sebut tadi, mengangkat tema individu. Dia sebagai hamba, dia sebagai manusia. Lalu bila dia bentuk diri dia yang baik, dia akan bentuk pasangan yang baik, dia akan bentuk keluarga yang baik, kejiranan yang baik, masyarakat yang baik, negara yang baik. Ini yang dekat perenggan atas. Saya harap ibu boleh balik baca. Saya nak sambung, ini adalah tujuan hidup seorang Muslim. Kena highlight point ni ibu supaya kita ingat. Ini tujuan hidup kita.
iaitu melaksanakan kehendak hukum Allah dalam masyarakat. Ini tujuan hidup kita, ibu-ibu. Tujuan hidup kita yang pertama Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Dhariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah. Tujuan hidup kita yang pertama adalah ibadah, untuk beribadah kepada Allah. Tujuan hidup yang kedua, ibu yang dekat sini, melaksanakan kehendak Allah dalam masyarakat. Bererti menegakkan ataupun menjadi khalifah di muka bumi. Tapi menjadi khalifah tu dalam bentuk ibadah lah, ibu. Menjadi pemimpin kepada masyarakat dalam bentuk beribadah. Ibu, kita sedang beribadah tak sekarang? Sekarang ni beribadah, balik sekali ibu masuk dapur ketang-ketung beribadah tak? Beribadah, ibu. Dan itu tujuan kita dihidupkan. So kita nak kena make sure jadual kita 24 jam itu, ibu, berlalu dalam bentuk ibadah. Lipat baju pun beribadah. Lipat baju boleh dapat pahala ibadah? Boleh dapat tak, ibu? Boleh dapat pahala ibadah kerana menjalankan tanggungjawab, memudahkan urusan keluarga misalnya. Dah tu kalau saya basuh baju kubur dalam mesin ni, Ustazah, jadi ibadah dah. Saat kita takut pula kan, nak kena bonyuh tangan pula saat lagi, kan? Ibadah, ibu, menguruskan rumah tangga. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala titik ibadah. Ibu masuk dapur, memasak, menjamu makan, ibadah. Maksudnya ibadah tidak tergantung hanya di dalam surau ataupun dalam atas tikar sejadah ke Nabi Mekah Madinah baru jadi ibadah. Tidak, 24 jam boleh jadi ibadah. Sambil-sambil itu kan. Jadi nak kata itu tujuan hidup kita. Dan sepatutnya menjadi peringatan untuk kita, tujuan hidup aku untuk beribadah. Dan tujuan hidup aku dalam ibadah itu salah satunya adalah untuk melaksanakan kehendak Allah dalam masyarakat. Kita menghidupkan kejiranan yang baik, itu kehendak Allah dalam masyarakat, ibu. Sebab cerita tentang jiran nanti ada di dalam surah ini. Cerita tentang tetamu dengan tuan rumah ada dalam surah ni. Saya duduk berjiran dengan kak ni 20 tahun dah, Ustazah. Kunci rumah pun tahu dah dia letak dalam kasut mana. Tapi adakah itu menandakan kita boleh masuk sesuka hati? Tidak. Kalau tengok ada lampu tu, ada lah orang tu. Assalamualaikum, dia panggil tak dengar, tak apalah, kontong kau tak kunci ni, kita masuk dulu. Hukum Allah Ta'ala di dalam masyarakat itu juga dibangunkan oleh kita sesama kejiranan. So besar benda ni kita nak bincang, ibu. Sebab tu Allah Ta'ala mula dengan surah ni. Kami turunkan, kami wajibkan untuk kamu jalankan dalam masyarakat. Kamu buat, kamu laksanakan, kamu patuhi. Kami turunkan pula di dalamnya ayat-ayat yang jelas dan nyata. Berarti peraturan yang qat'i, mutamat. Hang tak boleh dah bincang. Hang tak payah bincang dah pun. Tak boleh nak, orang kata apa, tak boleh nak deal dah. Boleh tak ada diskaun? Tak ada diskaun. Clear cut. Dan supaya perkara ini menjadi peringatan. Baik, saya nak jawab pada ayat 2, Ustaz ibu boleh? Ayat 2 ni panjang. Kurang-kurangnya kalau sempat ayat 2 habis sikit. Kan kalau tak sempat ayat ketiga pun kita sempat. Tapi ayat 2 dah mula hukum dah, hakam dah, ibu. Ayat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani. Perempuan yang berzina dengan lelaki yang berzina. Kalau ibu tengok ayat kedua, Allah Ta'ala mendahulukan perkataan az-zaniyatu, perempuan yang berzina, daripada lelaki yang berzina. Ibu alih sat buku kita. Saya tak syarah lanjut lagi, tapi alih sat buku kita pi dekat muka surat. Mana tadi saya tanda lah. Ibu pi dekat muka surat. Tak ada jumpa. Saya baru buka dalam Quran lah, ibu. Ibu pi dekat muka surat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran sana. Sebab dalam ni saya tanda tadi dia tak ada ayat Quran kok rasanya. Ok,
Okey, ibu pergi surah Al-Maidah di dalam Al-Quran, muka surat 114. Tak apa, yang tak ada mushaf, dengar saya baca je lah. Yang ni 114 yang ayat dalam Quran. Okey, ayat 38 daripada surah Al-Maidah. Ibu tulis dekat buku ibu, nanti balik rujuk surah Al-Maidah, surah yang ke-5, ayat ke-38. Okey. Surah ke-5. Surah ke-5 ayat 38. Ayat kedua dalam surah An-Nur, saya nak compare dua ayat ni ibu. Surah An-Nur ayat kedua Allah Ta'ala sebut Az-zaniyatu waz-zani. Orang perempuan yang berzina dengan orang lelaki yang berzina. Dalam surah Al-Maidah, surah ke-5 ayat 38 tadi ni, Allah Ta'ala sebut was-sariqu was-sariqatu. Pencuri lelaki dengan pencuri perempuan. Apa yang saya nak compare dekat sini? Dalam surah An-Nur, Allah Ta'ala mendahulukan sebutan orang perempuan yang berzina, baru cerita orang lelaki yang berzina. Tetapi dalam surah Al-Maidah, bila cerita tentang perbuatan mencuri, Allah Ta'ala cerita dulu was-sariqu was-sariqatu, orang lelaki yang mencuri dengan orang perempuan yang mencuri. Ibu-ibu faham tak apa yang saya sebutkan? Iaitu kita sebut ni at-taqdim wa at-ta'khir. Yang saya biasa dengar jamak taqdim dengan jamak ta'khir je. Apa betul lah tu? Jamak taqdim apa dia ibu? Mengawalkan atau mendahulukan waktu kedua ke dalam waktu pertama. Itu taqdim. Jamak taqdim iaitu mengawalkan. Jamak ta'khir melewatkan atau mengakhirkan. Yang dalam fiqah kita duk buat solat musafir itu jamak taqdim dengan jamak ta'khir. Dalam bahasa Arab, dalam pelajaran Al-Quran dan balaghah bahasa Arab juga ada at-taqdim wa ta'khir, tapi tak ada jamak lah. At-taqdim berarti mendahulukan atau mengawalkan. At-ta'khir berarti melewatkan ataupun mengakhirkan. Dalam ayat tadi yang saya compare dua ayat, dalam cerita zina Allah dahulukan penzina perempuan. Dalam ayat mencuri, Allah dahulukan pencuri lelaki. Nampak idea? Ada sebab dia. Kenapa cerita tentang zina, Allah Ta'ala dahulukan penzina perempuan. Tapi bila cerita tentang lelaki, dia cerita tentang pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Bukan tak sebut tentang pencuri perempuan. Kenapa ibu-ibu? Antara perbincangannya adalah kerana faktor ataupun kebanyakan. Kebanyakan pencuri adalah lelaki. Ada tak perempuan? Ada, tapi kebanyakan ataupun yang menjadi kelaziman perbuatan mencuri itu adalah lelaki. Adapun dalam hal zina, kebanyakan ataupun lazimnya perbuatan ini dimulakan oleh perempuan. Jangan marah lagi. Apa ni Islam diskriminasi? Tak ada diskriminasi ibu. That's why dalam surah ini ada hukum hakam tentang tunduk pandangan dan jaga kemaluan. Kita nak sampai ayat 20-30 nanti ni. Ini asas dia ni. Sebab nak bincang tentang perlakuan zina ini, antaranya boleh dielakkan. Zina ni termasuk ni, nanti kita akan tengok zina ni orang yang berzina, maafkan saya, di tempat-tempat yang tak baik saja ke? Tak, perbuatan yang berlaku dalam sumbang mahram. Bezanya sumbang mahram mungkin kita melihat ataupun maaf saya sebut perbuatan yang satu pihak kepada satu pihak. Tapi kalau kita faham zina adalah kedua-dua pihaknya, dia tetap dalam perbincangan yang sama, berarti di luar perkahwinan. Di luar perkahwinan. That's why surah An-Nur, subhanallah ibu, cerita hukum hakam lebih dulu, bawa masalah dulu, isu yang berlaku dalam masyarakat, antaranya masalah zina. Dan hari ini ibu masyarakat kita sebahagian yang cerita secara terbuka. Cerita secara terbuka. Betul tak? Teknologi ni bagus ibu kan? Kita dapat manfaat. Masa dalam PKP hari tu, kelas kita duduk kat ni boleh buat kelas dekat Masjid Melawati. Kalau nak rentas tak boleh rentas lah contohnya kan. Saya sampai lah ni ibu, asbab
Allah Ta'ala letakkan PKP tu kan. Sampailah ni saya ada satu kelas malam dengan kakak-kakak dari UK. Tapi di perkumpulan Nepal tu ada 2 orang je daripada Malaysia, yang lain UK, ada yang duduk London, ada Scotland, ada Qatar, ada Dubai. Mereka geng-geng mereka ni hak duduk rata-rata alam ni. Ada 2 orang je di Malaysia. Jadi sampai sekarang berterusan, bermula daripada 2020. Teknologi lah tu, alhamdulillah. Tapi ada juga keburukan teknologi. Hari ni cerita rumah tangga orang berrata-rata dalam media sosial. Kita nak buka nak dengar kuliah, tapi sebelum nak sampai ke kuliah tu kan, macam-macam cerita yang ibu-ibu letaklah rasa, ya Allah, aku tak redha dengan benda ni. Maksudnya aku tak mau baca, aku tak redha. Kadang-kadang menjadi cerita ke mana-mana. Kalau kita nak belajar sesuatu daripada kisah tersebut, ni saya sebut kalau ni bukan saya letak galakkan, supaya kita tidak mengumpat, supaya kita pun tak sama jadi makcik bawang. Belajarlah kisah tersebut sekiranya. Ambil daripada lawyer. Saya suka baca cara bila lawyer yang ulah. Bila lawyer yang ulah, baru kita tahu kalau berlaku macam ni, ya, faraidnya berapa, bagaimana keadaan dia kena pergi buat apa, dia kena pergi jumpa siapa. Sekurang-kurangnya kalau nak membedah isu, bedahlah isu daripada ahli dia ataupun kepakaran. Jangan pergi dekat media-media sosial punya page yang mengumpulkan gossipers ataupun macam-macam bawang, ya, tak payah join jabatan-jabatan netizen kan, ini bukan. Saya pesan secara umum, bukan maksudnya kita terlibat, tak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada terlibat. Apa yang saya cerita tadi ibu, sebab ayat pertama surah An-Nur, dalam 10 ayat pertama ni Allah Ta'ala cerita tentang perkara-perkara yang berlaku dalam masyarakat. Sampai bila-bila Allah Ta'ala buka dengan zina ibu. Hari ni zina ibu kadang-kadang dah tak jadi sembunyi dah, tak jadi dosa peribadi dah, dan dipaparkan di khalayak, wala'iyadzubillah, ya, sebarang dan sebagainya. Maka nanti bila kita masuk pertengahan surah An-Nur, Allah Ta'ala akan cerita bagaimana bentuk untuk kita mengekang hal ini supaya tidak berlaku. Antaranya apa? Antaranya dengan menutup aurat. Sebab tu bila cerita tentang wanita menutup aurat, ayat 32 panjang, 31 maafkan saya. Bila cerita tentang aurat wanita panjang, hampir setengah muka surat. Bahkan untuk tunduk pandangan dan jaga kemaluan, gesaan ini atau perintah ini bukan hanya untuk orang perempuan saja, orang lelaki pun kena. Sebab mungkin orang perempuan sebagai faktor mungkin, tapi kadang-kadang lelaki juga sebagai faktor tak jaga pandangan. Tapi jaga pandangan untuk lelaki sahaja ke? Dah. Dua-dua Allah Ta'ala sebut. Orang beriman lelaki tunduk pandangan, jaga kemaluan. Orang beriman perempuan tunduk pandangan, jaga kemaluan. Jadi kedua-duanya. Jadi jangan kita rasa ayat ini diskriminasi kita. Oh, sebut pasal perempuan. Dah ada tempat lain Allah Ta'ala sebut tu nak bagi tahu kata kebanyakan ataupun kebiasaannya bermula daripada yang ini, kemudian disambut oleh yang ini. Begitu. Baik. Cuba lihat ibu, az-zaniyat wa zani. Saya minta 5 minit lagi kita habis ayat kedua ni ibu. Yang ni at-taqdim dengan ta'khir lah. Az-zaniyat tu adalah, kalau kita tengok dekat sini, adalah perempuan yang berzina lah ibu nak tengok pada muka surat tadi 146. Perempuan yang berzina. Wa-zani, lelaki yang berzina. Fajlidu kulla wahidin minhuma, maka hendaklah kamu dera. Ataupun apa kita sebut? Fajliduhuma ni. Fajliduhuma. Apa bahasa dia ibu? Allah. Rejam. Rejam ke bahasa dia? Hukuman rejam. Betul lah kan? Rejam lah tu. Pukul lah, pukul, rejam, dera, fajlidu kulla wahidin. Dera atau rejam kedua-duanya, yakni setiap satu daripada kedua-duanya. Berarti penzina perempuan pun kena, penzina lelaki pun kena. Mi'ata jaldah, dengan 100 deraan atau 100 pukulan atau 100 rejaman. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah.
Janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan kasihan kepada keduanya. Sebab tu ibu kalau kena hukuman apa? Sebat tu no, hukuman sebat ke hukuman hak pukul-pukul ini memang kena orang yang kerah hati. Isylah kesian pula kat dia, tak jadilah. Tak boleh. Hukum Allah tidak boleh dibatasi dengan perasaan kasihan ataupun empati. Kesian kat dia, tak boleh kesian sebab dia langgar hukum Allah. Kena buat 100 kali, setiap satu. Bukan bahagi. Bukan boleh tak saya nak ganti, tak boleh. 100 tu dekat setiap penzina. Allah Ta'ala pesan ibu, wala ta'khudukum bihima ra'fah. Janganlah perasaan kasihan kamu tu kepada dia, empati atau simpati kamu menyebabkan kamu tak ikut hukum Allah, yakni dalam merejam mereka setiap satu. Subhanallah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ya, kamu janganlah ada perasaan kasihan kepada mereka berdua, kena buat hukuman ini. Ya, kalau kamu beriman, jika sebenarnya kamu beriman kepada Allah wal yaumil akhir, kepada hari akhirat. Wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dan hendaklah hukuman keduanya itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Satu, ayat ni kita nampak macam kerah je dah ibu. Satu apa dia? Satu, Allah Ta'ala cerita tentang hukuman pukul, dera ataupun rejam. Satu, kena buat 100 setiap seorang. Dua, jangan ada perasaan kasihan, kena buat. Tiga, kena publikkan kepada sekumpulan orang yang beriman. Tiga-tiga ni ibu, kalau fikir logik akal, that's why awal tadi saya sebut logik akal. Mesti kita rasa macam, kenapa kena pukul 100? Satu cukup dah. Dia buat sekali aja. Atau kalau logik akal kita, mungkin kita fikir, tapi kalau perempuan kan jasmani dia tak sama kan. Orang lelaki kan lagi kuat. Apa orang perempuan tak kurang sikit, orang lelaki bagi lebih sikit. Tak boleh, logik akal kita tak boleh buat macam tu. Ataupun kesian kat mereka, mungkin mereka tak tahu ni hukum hakam. Tak boleh kesian. Allah pesan jangan ada perasaan kasihan, kena buat hukum tu. Logik akal kita, aduh pula tunjuk kat public, buat senyap-senyap dengan yang pukul itu, sudahlah. Tak, ini arahan Allah. Sebab tu ibu, saya sebut pada diri saya dan kita semua, cerita tentang agama kita bukan cerita tentang logik akal. Bukan cerita tentang tak logik lah. Adakah Allah yang Maha Pengasih suruh kita jangan kasihan pula? Tak. Allah kata suratun anzalnaha wa faradnaha. Kami turunkan surah ini, kamu wajib buat. Dan ada lagi kita tak buat ibu. Betul tak? Sebab tu saya kata surah ni lain macam ibu. Cerai mula rumah. Nak cerita pun cerai mula rumah. Saya tak tahu ibu cerai mula rumah ke tak. Kalau saya cerai. Saya cerai sebab ayat ini mungkin clash dengan kita sebagai manusia. Kesiannya nak tunjuk dah lah pukul. Lepas tu tunjuk pula kepada sekumpulan mukmin. Dah, Allah kata kena tunjuk. Empati kita tu mesti lebih rendah daripada mematuhi hukum Allah Ta'ala. Maka ini ayat kedua ibu, kita nak habis dah. Ibu tengok dekat 146. Berzina adalah segala persetubuhan di luar nikah. Tolong highlight poin ni sahaja dulu. Sebab apa? Sebab tadi saya sebut, kadang-kadang bahasa kita sumbang mahram kan. Maksudnya mahram dia yang buat pada anak perempuan tersebut, ataupun ada perempuan dalam keluarga lah. Dan maksudnya satu pihak tak rela, satu pihak rela. Maksudnya dalam bahasa kita ni ada banyak suka sama suka, ataupun tak suka sama tak suka, atau tak suka sama suka, tak rela dan sebagainya. Titik. Zina adalah sesuatu yang berlaku di luar pernikahan. Semua duduk dalam zina. Rokok ke, wal'iyadzubillah, sumbang mahram ke, apatah lagi zina yang kita faham dengan bahasa kita zina. Semua yang berlaku di luar pernikahan adalah zina. La haula wala quwata illa billah. Cuma adalah perbincangan pula. Sama ada suka sama suka,
ataupun satu pihak suka, satu pihak orang kata apa, paksa rela zaman sekarang. Banyak terma kita ni ibu nak ikut perbahasan tu kan. Asal persetubuhan itu belum atau tidak disahkan dengan nikah atau tidak dapat disahkan dengan nikah, termasuklah dia dalam golongan zina. That's it. Ini yang saya sebut tadi. Cerita di luar nikah tu semua duduk dalam kategori zina ini. Tidaklah diperhitungkan sukakah kedua belah pihak atau tidak suka. Misal pihak yang seorang memaksa atau memperkosa atas pihak lain. So nak cerita kata ini dia. As long as hubungan itu berlaku di luar pernikahan, maka ia adalah zina. Dan bila ia adalah zina, ia masuk dalam hukuman ayat ini. Ayat yang kena rejam 100 kali atau kena pukul 100 kali. Jangan ada kasihan belas, kena tunjuk di sebahagian sekumpulan ataupun sekumpulan orang yang beriman. Bukanlah tunjuk dekat stadium atau dataran yang ibu. Panggil satu kumpulan untuk penyaksian. Dan penyaksian ini ibu cuba lihat siapa yang kena saksikan. Ta'ifatun minal mu'minin, tentang orang-orang beriman. Bukan orang fasik akan ambil jadi saksi. Bukan orang kufur. Bukan orang apa lagi, musyrik dan sebagainya, orang beriman. Ada sebab dia ibu. Kenapa orang beriman sahaja boleh menyaksikan hal tersebut? Kerana orang beriman dia tak akan membuka aib. Dan kalau dia menyampaikan pun satu bentuk pengajaran atau peringatan semata-mata. Besar perkataan mukmin. Dan ibu-ibu, saya habis kat sini dahulu. Dan dalam surah An-Nur ini Allah Ta'ala selalu ulang cerita tentang beriman. 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 Nilai iman ibu-ibu sangat besar. Dan kalau ibu-ibu ada kesempatan setiap hari Ahad malam, malam ni lah. Lalu tak ingat hari dah ibu-ibu. Sejak berhenti kerja dulu. Sebab duduk rumah kan. Jadi orang, awak orang banyak sangat. Oh, cuti sekolah. Saat lagi tak ingatlah hari tarikh berapa hari bulan. Kalau dulu kerja kena ingatlah jadual hari ni kelah apa kan. Setiap hari Ahad malam 9 suku malam sampai pukul 10 saya akan buat tafsir surah Al-Mu'minun. Kalau ibu ada kesempatan dijemput sertai di Fish Ustazah Noni. Minggu lepas saya tak buat, saya tak sihat. Apa dia sebelum tu ada 11 kali. Setiap minggu. Cuma kalau ada minggu tak boleh, saya akan bagi tahu lah. Oh, minggu lepas ke tak sihat, minggu lepas pergi kenuri. Kenuri wajib kena pergi sebab besan kepada mertua kan. Jadi kalau jauh-jauh tu mungkin tak pergi juga ibu sebab dekat Putrajaya. Aduh, macam mana nak kena cancel kelas tafsir pula, tak apalah kena cancel lah dulu kan. Mendahulukan yang sepatutnya diadukan kan. Jadi malam ni insya-Allah tafsir surah Al-Mu'minun 9 suku. Tapi ibu-ibu kalau yang baru ikut mungkin dah terlepas sikit, ada 6 atau 7 karakter orang beriman yang sepatutnya dia buat. Tak apalah, boleh tengok rakaman. Okey ibu, insya-Allah dalam akan datang kita akan sambung perbincangan ayat ini. Kalau ibu tengok muka surat 147 cara pelaksanaan. Macam mana nak buat yang 100 kali itu? Kan ni ada dekat sini. 147 ibu boleh baca dulu ya. Cerita tentang cara pelaksanaan hukum 147 sehingga ke 150 berapa. Baru masuk ayat baru 156 baru masuk ayat baru, ayat ketiga. Bererti hamka cerita lebih kurang berapa lai? 4 lai, 5 lai ibu tentang cerita zina sahaja. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita akan dapat belajar lagi daripada surah ini. Dan ibu-ibu dimuliakan, insya-Allah saya akan bercuti panjang. Saya akan berangkat menunaikan umrah pada hari Rabu ni insya-Allah. Bulan puasa sambut Ramadan di Madinah, masuk Mekah dulu. Kemudian Ramadan di Madinah insya-Allah. Mudah-mudahan ibu tolong doakan saya, niat diluruskan, amin ya rabbal alamin. Diberikan ilmu kefahaman yang baik untuk beramal, sabar dalam beramal. Sebab kata ulama, orang yang tak sabar dia tak boleh beramal. Hanya orang yang ada kesabaran sahaja boleh beramal. Jadi itu benda yang penting. Tambah-tambahan bila kita duduk di luar, bukan di rumah kita, betul tak ibu? Kesabaran dalam beramal, juga dikurniakan kesihatan yang baik, kemudahan dan juga kelancaran, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Jadi saya doakan ibu-ibu juga, mudah-mudahan Allah Ta'ala jemput kita lagi dan lagi. Allahumma rzuqna al-hajj wal umrata fi baitikal haram
Kemudian mudah-mudahan Allah Ta'ala, Allahumma ballighna fi Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, wahai Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Dan satu doa yang diamalkan oleh para salafus salih, Allahumma sallimna li Ramadan, wahai Allah sejahterakanlah kami sehingga ke bulan Ramadan, wa sallim Ramadan lana, dan sejahterakanlah bulan Ramadan sehingga sampai kepada kami, wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan ambillah dan terimalah Ramadan daripada kami dalam keadaan Engkau menerima segala dan seluruh amal baik kami, amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat wal mujahidina wal mujahidat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik ibu, ada rezeki jumpa lagi insya-Allah. Kita sambung ke surat 147. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.